Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni akak akan ajar modul 5, iaitu berkaitan dengan uh, pemeliharaan alam sekitar. Okay, okay. Akak akan ajar berpandukan ni peta minda. Okay, peta minda yang pertama ni dia menunjukkan keseimbangan alam semula jadi. Okay, yang pertama, keseimbangan alam. Okay, keseimbangan alam ni dia merujuk kepada semua sumber yang diperlukan untuk kesinambungan hidup. Okay, maknanya alam ni dia kena ada sumber yang diperlukan ni lah supaya dia alam ni sentiasa seimbang. Kena ada pokok, haiwan, udara, apa semua tu. Kalau tak ada salah satu, akan rosak lah alam tu, tak seimbang lah. Okey, untuk yang kedua, kita semula jadi sumber alam, iaitu kita nitrogen, kita karbon, kita air. Macam kita air tu kan, kita air yang air yang tersejat tu akan diturunkan balik ke bumi melalui hujan. Dia macam tu je, dia seimbang je. Air tu diserap, disejat, lepas tu turun balik air tu. Okey. Lepas tu, yang ketiga, peranan siratan makanan dalam mengekalkan keseimbangan. Siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, siratan makanan ni pun dia itulah mengekalkan keseimbangan. Macam yang awak tahu kan, pengeluar, dia ada pengeluar, lepas tu pengguna primary, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertiary kan. Kita tahu yang pengeluar macam contoh pokok kan. Pokok jumlah dia banyak sangat. Jumlah dia banyak sangat. Tapi makin dia meningkat makin meningkat kepada pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertiary, makin sikit lah spesies tu. Maknanya pengguna primer dia lagi sikit daripada pengeluar, pengguna sekunder dia lagi sikit daripada pengguna primer, dan begitulah seterusnya. Sebab apa? Sebab dia nak mengekalkan keseimbangan tu lah. Cuba kalau pengguna tertiary tu banyak sangat, banyak daripada yang bawah-bawah tu. So maknanya nanti cepat habis lah makanan dia, makanan yang bawah-bawah tu. So dia akan jadi tak seimbang. Bila makanan dia cepat habis, so yang pengguna tertiary tu akhirnya akan mati dan pupus. Sebab itulah dia kena seimbang tu. Okay, seterusnya yang keempat, kesan bencana alam terhadap keseimbangan alam. Okay, apa kesannya bencana alam ni? So, akan memusnahkan habitat. Contohnya macam banjir ke, tanah runtuh ke, hutan terbakar ke. So, akan memusnahkanlah habitat. Macam hutan, haiwan. Hutan tu kan habitat. Kebanyakan haiwan kan. Haiwan duduk dalam hutan kan. So, akan memusnahkanlah habitat haiwan tu. So, bila habitat haiwan tu musnah, haiwan pun akan terjejas. Mungkin ada yang mati, ada yang lari, sesat ke mana kan. Okay. Lepas tu, kekurangan makanan. Itulah. Kalau makanan kita ni kan daripada sumber tumbuhan dan haiwan kan. So, kalau tumbuhan terjejas, haiwan pun terjejas. So, bila kedua-duanya terjejas, kita pun kekurangan makanan. Okay. Seterusnya menjejaskan bilangan populasi. So bila kita kekurangan makanan tu akan menjejaskanlah bilangan populasi. Bila semua orang kelaparan kan, so akan meningkatkanlah kadar kematian tu. So bilangan populasi pun akan berkurang. Okay. Lepas tu yang kelima, cara-cara mengekalkan keseimbangan alam. So yang pertama, memelihara dan memelihara alam. So kita kena pelihara, dan kalau alam tu ada yang musnah, kita kena pulihkan alam tu balik. Okay. Lepas tu mengurangkan pemusnahan hutan dan kerosakan habitat. So janganlah kita buat apa-apa yang boleh memusnahkan hutan lah. Janganlah buat kebakaran secara terbuka ke, sebab
api yang kita bakar tu dia akan mudah merebak, terutamanya kalau kat dalam hutan tu lah. Lepas tu mengawal masalah pencemaran, macam akak cakap tadi lah, tak payahlah buat macam pembakaran terbuka. Okay. Lepas tu menggunakan sumber alam secara efektif. Jangan membazir, jangan lakukan pembaziran lah. Yang ni aku tak perasan tadi. Kesan bencana alam mengganggu kita semula jadi sumber. Dia akan ganggu lah kita semula jadi sumber ni, iaitu kita nitrogen, kita karbon, kita air ni. Dia akan terganggu lah bila berlaku bencana alam. Okay. Seterusnya, kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Okay, apa punca pencemaran alam sekitar? So, yang pertama, penggunaan bahan api yang tidak terkawal. Okay. Yang kedua, pembuangan sisa bahan sampingan, bahan toksik, bahan radioaktif, asap dan haba daripada kilang. Penggunaan baja kimia, racun serangga, perosak dan racun kulat yang tidak terkawal. Pengeluaran bunyi, asap dan gas beracun daripada kenderaan dan jentera, pembuangan sampah sarap, pembuangan kumbahan, penggunaan klorofluorokarbon. Okay, apa kesannya pencemaran alam sekitar ni? So, yang pertama, kesihatan manusia terjejas lah. Sebab pencemaran ni kan dia mengandungi bahan-bahan yang bertoksik kan, bahan-bahan kimia yang berbahaya lah. So, dia akan menjejaskan kesihatan manusia. So, bila kita terdedah dengan bahan-bahan kimia yang bahaya ni, boleh menyebabkan macam kanser, radang kulit, macam tu lah. Lepas tu, kemusnahan habitat dan alam semula jadi. Ni semestinya lah. Lepas tu, kepupusan spesies. Bila musnahnya habitat, so boleh mendorong kepada kepupusan spesies tu. Lepas tu, akhir sekali, kehilangan sumber ekonomi. Bila berlakunya pencemaran terhadap alam sekitar, contohlah macam pencemaran air kan. Bila berlaku pencemaran air, boleh menyebabkan ikan-ikan pun mati. So, bila ikan mati, nelayan tak boleh tangkap ikan. So, dia akan terjejas lah sumber pendapatan dia. Okay. Pemanasan global dan penipisan ozon. Pemanasan global ialah peningkatan suhu berkait dengan kesan rumah hijau. Macam sekarang kan, sekarang ni macam dah tak sejuk macam dulu dah kan. Kalau macam musim panas tu panas sangat. Macam panas lah, tak macam zaman dulu lah. Zaman dulu macam mak ayah kita selalu cakap macam dulu sejuk je, tak macam sekarang. Maknanya bumi kita ni dah semakin panas lah. Lepas tu, penipisan lapisan ozon disebabkan oleh gas klorofluorokarbon. Okay, baik, seterusnya akak akan terangkan langkah pengawalan pencemaran alam sekitar. So, yang pertama, pengawalan kenderaan. Okay, kenderaan kan dia akan mengeluarkan asap kan. So, okay, macam mana nak kawal asap? Bila kenderaan makin banyak atas jalan raya, maknanya makin banyak lah asap yang akan keluar kan. So, makin bertambah pencemaran. So, macam mana kita nak kawal? Okay, yang pertama, pasang injap. Okay, pasang injap untuk kita kawal pengeluaran asap tu, supaya asap yang keluar tu taklah macam banyak sangat, macam ada macam kan ada macam kereta-kereta yang lama kereta-kereta lama kan, dia kadang dia keluar asap banyak kan, tak macam kereta-kereta yang baru lah. Lepas tu, penggunaan pengangkutan awam. Ni terutamanya ada yang duduk dekat bandar-bandar lah. Macam kat Penang tu kan, kat KL. So, lebih baik guna pengangkutan awam lah, sebab pengangkutan awam pun banyak kan kat tempat-tempat bandar-bandar macam tu kan. So,
bolehlah kurangkan bilangan kenderaan. Okey, lepas tu berkongsi kereta untuk mengurangkan bilangan kenderaan juga. Okey. So bila kenderaan berkurang, so asap daripada kenderaan pun berkurang. Okey. Seterusnya, pengawalan pembuangan sampah sarap. Okey, guna semula barang buangan, asingkan sampah atau kita semula, iaitu kita semula, tukar sampah organik ke bahan kompos. Macam sampah organik macam macam kita buang, kita siap ikan ke kan, macam tai ikan ke, lepas tu macam kita potong sayur mesti ada lebihan-lebihan yang kita buang tu kan. Tu macam tu sampah organik lah tu. Bolehlah kita macam kita proses buat baja ke kan. Asingkan sampah kita semula ni kan, daripada buang macam tu je, lebih baik kita semula sekurang-kurangnya. Benda tu macam boleh diguna semula kan, tak adalah macam terlalu banyak sampah kan. Okay, guna semula ni sama je lah macam kita semula. Lepas tu pengawalan pembuangan kumbahan, naik taraf loji kumbahan, bina loji kumbahan. Seterusnya, pengawalan penggunaan CFC. Penggunaan HCFC. Haramkan penggunaan CFC. So, kita gunakan HCFC untuk gantikan CFC. Kan, CFC ni kan dia bahaya. Dia boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okay. Seterusnya, pengawalan penggunaan pestisida dan baja kimia. Okay, amalan tanaman giliran, kawalan biologi, penggunaan racun serangga. Amalan tanaman giliran ni macam itulah, kita gila-gila tanam sesuatu pokok tu, macam macam sayur lah kan. Kita tanam pokok, contohlah sayur kobis kan. Kalau sayur kobis, lepas tu kita tunggu dia membesar. Lepas tu bila dah besar tu kita petik dia. Lepas tu kita tanam pula dengan yang sayur yang lain. Macam tu. Lepas tu kawalan biologi ni macam, contohnya macam buruh hantu kan. Macam dekat ladang kelapa sawit, kita tak payahlah guna racun serangga ke pestisida tu kan, untuk kawal haiwan yang merosakkan kelapa sawit tu lah. So macam kita boleh guna tu burung hantu untuk dia makan haiwan yang merosakkan kelapa sawit tu. Okay. Tu kawalan biologi lah, dia macam secara semula jadi je. Lepas tu penggunaan racun serangga. Pengawalan penggunaan pestisida dan baja kimia. Ini penggunaan racun serangga. Okay, untuk penggunaan racun serangga ni, awak janganlah guna macam racun yang bahan kimia tu, tapi boleh guna yang tu, macam contoh macam serai wangi tu. Iaitu macam dia boleh mematikan serangga, tapi dia menggunakan bahan-bahan yang organik lah, bahan-bahan semula jadi, bukan bahan-bahan kimia. Okay, seterusnya pengawalan bahan buangan industri. Okay, penggunaan penapis atau pemendak asap. Okay, kita kena guna ni untuk tapis asap yang keluar melalui cerobong asap tu kan, yang dekat kilang-kilang tu. Lepas tu rawat bahan buangan toksik, pelupusan bahan radioaktif terancang. Bahan radioaktif ni kena, bila nak lupuskan tu dia ada prosedur dia yang tersendiri lah, jangan pakai buang je. Okay, lepas tu akhir sekali pengawalan pembuangan bahan api fosil, menggunakan penggunaan tenaga alternatif, angin, biojisim, suria. So kita boleh inilah tenaga alternatif yang boleh menggantikan bahan api fosil.